Okey ya, jadi masa sudah dekat dengan 2:30. Okey, tak apa ni ya. So bagi cikgu yang baru sampai itu, boleh download dulu ah. Saya akan post mula dekat chat box itu, iaitu cikgu download modul untuk petang ini ya. Jadi jadi saya rasa kita boleh mula sekarang. Okey. Pastikan cikgu buka modul juga sebab kita hands on hands on bersama dengan sistem nanti ya. Sistem pun boleh ready ya. Sistem SPDPR. Okey, saya harap suara saya jelas. Okey. Dalam masa saya buat persembahan ini, saya minta cikgu mutekan mic dulu Kalau ada soalan, boleh letak dekat bahagian Q&A itu letak Q&A, nanti ada masa kita boleh semak Okey. Dan rakaman akan dibuat untuk nanti takut ada orang perlu rujuk balik nanti apa yang perlu buat Okey, jadi kita mula sekarang. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua admin PDPR sekolah. Ini merupakan sesi dibak urus untuk SPDPR Daerah Betong bagi bilangan yang keempat sudah untuk tahun ini Okey, untuk persediaan itu seperti biasa iaitu kehadiran dan juga borang maklum balas akan diberi dekat akhir nanti baru bagi sebab ada maklum balas yang perlu cikgu tikkan dia. Rekod sudah saya tekan tadi sudah saya tekan. Kemudian pasal undian semasa kita buat pada bilangan 3 itu berkaitan dengan rekod keciciran itu Tapi sekarang mereka bagi tahu jangan guna lagi istilah keciciran tu Dia ganti dengan kalau murid ialah tidak ikut, kalau guru ialah tidak mengajar. Macam itulah dia tak mau guna lagi perkataan keciciran Okey. Pasal rekod guru yang tidak mengajar itu kan. Tempoh hari saya dah minta kita berundi dan result itu saya sudah bincang. Jadi kita buat keputusan iaitu senarai guru yang tidak mengajar itu kita hanya letak dalam grup PDPR sahaja, tidak akan hantar ke PGB Jadi ini bermaksud admin mempunyai tanggungjawab untuk memastikan senarai ini mesti sampai ke tangan PGB masing-masing. Okey, ini harap semua admin itu ambil maklum bahagian ini Okey, kemudian berkaitan dengan soalan kalau ada soalan, nanti boleh letak dekat bahagian ask a question itu iaitu bahagian dekat sini bahagian sini kan. Bahagian sini, kemudian sinilah. Cikgu letak di sini Sebab kalau letak checkbox itu dia nanti agak sukar bagi saya nanti untuk semak So cikgu letak dekat ask a question sana Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Ini sebenarnya saya terus ambil rumusan tu Saya terus ambil rumusan. Sebenarnya kerja-kerja kita adalah seperti inilah. Kalau ikut proses dia, cikgu tengok nombor 1 dan nombor 2 Pihak admin nanti, iaitu pihak sekolah, okey, dia akan jana data yang melibatkan murid. Kemudian kedua, dia akan jana data untuk murid tidak ikut. Murid tidak ikut bermaksud murid cicir lah. Okay? Murid cicir itu. Kemudian, lepas sekolah sudah jana perkara 1 dan perkara 2, PPD pula akan buat pengesahan. Selepas buat pengesahan itu, akan balik semula ke sekolah untuk isi justifikasi. Okay? Apa sebab murid tidak hadir dalam bulan 8. Dengan kata lain, tugas kita hari ini adalah 3. Pertama itu ialah 1, 2 ni. Sekolah akan jana 2 perkara. Kemudian kedua adalah PPD buat pengesahan. Akhir sekali balik kepada sekolah untuk buat justifikasi untuk murid Tarik-tarik penting adalah seperti ini, iaitu hari ini 30 Ogos pukul 6 data akan dikunci. Okey? Adakah suara saya jelas? Saya takut Jelas, jelas. jelas Okey, thank you. Sebab Jelas. saya takut saya punya mas ganggu saya punya suara tu. Okey. Ini tarik penting cikgu Hari ini 30 Ogos pukul 6 data akan dikunci. Apa maksud dia? Maksud dia kalau data pukul 6 sudah dikunci, kalau guru baru masuk
atau isi kehadiran murid katakan hari ini baru lepas pukul 6 baru isi, maka data itu akan diambil kira pada September, iaitu bulan seterusnya. Sebelum pukul 6 dia buat, masih dikira dalam bulan Ogos. Itu sebab saya sudah 2 kali buat peringatan dalam grup supaya maklum kepada guru, pastikan kehadiran murid pada bulan Ogos ini ambil terus. Kalau yang guna offline itu tak apalah, apa boleh buat kan. Yang guna online itu pastikan kehadiran mesti siap sebelum pukul 6 ini supaya murid itu dianggap hadir dalam bulan 8 ini. Itu maksud dia. Kemudian hari ini dengan besok adalah tugas saya untuk mengesahkan data yang cikgu sudah buat nanti iaitu selepas pukul 6 nanti. Saya akan terangkan step dia. Dan 1 hingga 3 September adalah tugas sama ada admin atau guru di sekolah untuk mengisi justifikasi. Ini untuk yang ini kita nanti akan bincang lah macam mana. So ingat 3 step yang kita perlu buat. Jana data pihak sekolah. Pengesahan PPD. Justifikasi balik semula ke sekolah. Ada 3 step yang kita perlu buat. Okay, kita tengok dulu. Langkah pertama ialah pastikan cikgu download modul. Sebenarnya boleh pergi mailing lah PDPR Betong. Pergi ke portal PDPR untuk download. Atau lebih cepat boleh tengok dekat checkbox sana itu. Boleh dapat link itu untuk download dia. Okay. Kemudian kita akan bincang modul. Akhir sekali baru isi kehadiran dan pengurusan dia. Okay. Untuk yang bahagian slide ini sebenarnya sudah habis. So kita akan pergi ke bahagian modul. So cikgu pun boleh buka modul untuk kita sama-sama tengok. Dan di samping itu bersedia untuk login sistem dulu. Saya pun login sistem dulu. Senang untuk saya cerita nanti Okey, kita tengok ni Okey, ini mungkin ada satu perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Kita tengok semasa kita masuk SPDPR itu kan, ada tidak cikgu perhatikan bahagian ini iaitu sini. Tengok cursor saya yang ini. So maksud dia sebenarnya ada 3 jenis warna. Kalau dia warna hijau, bermaksud server itu adalah dalam keadaan yang selesa. Kita buat kerja pun dia sistem itu tak ada silap dan sebagainya lah. Dia akan proses dengan cepat. Tetapi kalau dia adalah berwarna oranye macam ini, okay, maksud dia ini adalah traffic dia mungkin ada sedikit jam lah. Kalau untuk masa dia berwarna kuning atau oranye ini kan, untuk buat laporan PDPR masih okey lah. Tetapi kalau nak buat kerja seperti yang kita nak bincang itu, kalau boleh elakkan. Okay, elakkan. Kemudian satu lagi ialah paling teruk lah, warna merah. So, kalau warna merah itu maksud dia ramai. Walaupun dia mungkin tak ramai, tetapi mungkin pengguna dia sedang menjalankan kerja yang berat. Itu sebab dia server mungkin heavy, dia berwarna merah. Jadi kalau ini berlaku, kita jangan buat kerja semasa dia berwarna merah. Jadi kalau kita tengok sekarang, tengok 400 lebih orang, dia masih hijau. Okay, ramai sudah kan, tapi masih hijau. Maksud dia mungkin pengguna itu buat kerja yang ringan-ringan sahajalah. Okay, itu sebab dia warna hijau. So bila kita buat kerja itu, kita perlu jaga-jagalah tengok warna dia. Okay, ini mungkin ramai terlepas pandang lah. Okay, tentang warna itu. Mungkin saya pun lupa bagi tahu ada perkara ini Okay, saya login dulu dan saya perlu pinjam akaun kredit untuk saya terangkan. Okey, cikgu-cikgu pun boleh masuk dalam sistem dulu Okey, ini bila sudah masuk, kita tengok seterusnya. Ini Okey, bila masuk itu, kalau ada keluar macam ini saya rasa sebelum ini dia memang keluar benda macam ini kan. Dia keluar tertingkap macam ini. Tetapi sekarang macam tidak ada keluar lagi Okey, kalau ada keluar, kita tutup sahaja. Dan sekarang ini, kita nak pergi mana? Kita akan pergi menu kedua. Ini Kita akan pergi ke menu kedua, iaitu sistem kehadiran murid. Okay, kita akan pergi ke sistem kehadiran murid. Ini kedua. Saya terpaksa switch modul balik kepada sistem macam itu. Okay, bila kita sudah pergi ke bahagian menu kedua, kita tengok menu dekat PDF. Ada banyak benda saya conteng itu. Sebab modul ini bila keluar, dia masih guna perkataan cicir. Ini masih guna perkataan cicir.
tetapi semalam dia sudah tukar kepada tidak ikut. Okey, itu sebab saya padam dia. Jadi tidak ikut. So mungkin tak cantik lah menu ini ada conteng sebab semalam baru dia ubah. Tak sempat saya type semula. So sini jana murid cicir sebenarnya ialah jana murid tidak ikut lah. Macam itu. Jadi maksud dia apabila cikgu sudah pilih menu kedua, cikgu akan pergi ke bahagian proses data. Ini proses data. Okey, dalam proses data ini, seperti saya bagi tahu, kita ada 3 step, ada 3 langkah. Langkah pertama ialah pihak sekolah perlu jana penlibatan murid. Ini langkah pertama yang perlu buat. Jangan buat dulu cikgu. Walaupun ada sekolah sudah buat. Tak apa. Langkah pertama ialah jana ini dulu. Lepas jana, baru buat yang kedua. Okey. So, kerja ini sebenarnya kita nak cikgu buat selepas pukul 6. Selepas pukul 6 sebab data itu akan dikunci dekat server itu baru dia punya data adalah tepat. Okey, sekarang masih boleh buat untuk kita testing So cikgu boleh klik pada proses data dan cikgu klik jana penlibatan murid. Okey, sama-sama buat klik jana penlibatan murid sekarang. Okey, selepas kita klik jana penlibatan murid, tarik pelaksanaan ini. Ini mereka sudah wajibkan kita mesti pilih 1 hari bulan sehingga 30. Ini tarikh yang ditetapkan oleh BPSH, iaitu 1 bulan. Okey, pastikan cikgu pilih tarikh yang betul. Okey, kemudian cikgu akan tekan jana. Okey, saya tunggu cikgu sama-sama buat sekarang. Ini adalah kredit So kalau ada admin kredit itu cikgu tak perlu buat cikgu tengok saya buat Okey, pastikan cikgu pergi ke proses data, pilih jana penlibatan murid, kemudian pilih tarikh 1 hingga 30. Kemudian tekan jana. Okey. Lepas tekan jana bermaksud satu database sudah dihasilkan. Okey. Ini peringkat sekolah. Jadi di sini kita boleh lihatlah dalam bulan 8 ini untuk untuk aliran-aliran yang sudah dibuat itu kan, berapa sesi, berapa murid terlibat, tempo dia dan tarikh jana. Semua akan dipaparkan di sini. Okey. Cikgu, Ya, boleh tanya? boleh cikgu teruskan. Kalau kita nak guna dia untuk harian, dia boleh apply kah? Boleh apply harian. Contohnya kalau kita nak nanti 1 September hingga 2 September sahaja, dia boleh on lah. Ya, boleh on, tetapi dengan syarat cikgu sudah key in data lah. Ya. Tapi cikgu Okey. cambai dia lebih sesuai guna mingguan Ya. Ya. Okey Okey. tapi Thank you. tapi tugas kita ialah pastikan kita pilih 1 hingga itu Masa kita jana, kita tengok dia balik semula 29. Tak apa cikgu Cikgu hanya pastikan sini. Sini mesti 1 hingga 30 dan tarikh jana itu ialah 30. Seperti yang ada catatan dekat bahagian menu pada muka surat. Hello, Cikgu Lim. Ya. Cikgu Lim, kita... Hello? Ya, cakap cikgu. Kita tak ambil 1 hari sebelum Tidak. Kita ambil hari itu. Tidak, memang 1. Okey. Memang mereka minta 1. Okey, 1 hari bulan sehingga 30. Ada kita tanya itu kan, dia cakap pilih 1 Okey, mesti 1 hingga 30. Okey, kemudian kita jana. Tetapi peringatan semula, saya takut nanti cikgu ingat kerja cikgu sudah siap Kerja ini kita buat selepas pukul 6. Pukul 6 Sebab sekarang kita nak demo, jadi cikgu mesti buatlah, cuba hands on dulu Okey, setakat ini ada masalah? Ada Cikgu Lim. Ya, apa masalah? Saya dari SJKC Chonghua Debat. Ya. Dalam menu saya tak ada itu jana data atau GB. Cikgu Lim. Ya kah? Ya, tak ada keluar. Adakah kerana saya tidak tag saya sendiri sebagai penyelaras? Okey, cikgu tengok sebelah menu atas, ada tidak dia tulis admin sekolah seperti ini? Tengok. Tidak ada. Oh. Tidak ada.
So maksud dia kan tempoh hari JPN dia testing, lepas tu semua reset kan. Mhm. Jadi mungkin cikgu kalau macam ini, cikgu boleh tidak guna GB punya account dulu? Saya minta dengan guru besar saya Okey, dulu. okey. Lepas itu Thank you. masuk. Okey, okey. Ada lagi, Okey, okey. okey. Ada lagi sekolah macam ini? Pastikan, cikgu tengok sini ya. Pastikan akaun cikgu ialah admin sekolah. Kalau tidak, mungkin pinjam akaun GB dulu. Halo Cikgu Lim. Cikgu Lim, Ya, ya. Okey. Halo. Cikgu Richard. saya pun ada salah macam tu, Cikgu Lim. Okey, so cikgu ada semak dekat admin, dekat menu sini? Ada tidak admin sekolah? Ada sebab dulu. Di sini dia tak tulis admin, dia tulis penolong kanan dia. Okey, kalau macam itu, maksud dia belum buat lantikan admin lagi ya. So cikgu guna GB dulu boleh? Minta IC dia dulu dengan password. Oke, halo Cikgu Lim. Ya, Okey, cikgu okey. Ugin ya. Saya pun macam case yang sama lah nih. Penolong kanan saya letak. Okey, so Ya, saya pun sama cikgu. Saya pun sama. Scan dengan Spark pun sama. oh, okey Ah, okey. Jadi maksud dia mungkin tempoh hari lepas reset dia macam itu kah? Boleh minta dengan IC dengan password GB dulu? macam case saya Cikgu Lim. Ya. Saya memang tidak ada GB. Macam mana? Ya. Saya tidak. Sekarang Belum ada GB. PKHM ada? PKHM ada saya. Boleh cuba guna akaun dia tak? Mungkin dia ialah admin juga. Oke. Minta dulu Oke. Okey. Untuk case yang macam ini kan, mungkin boleh selesai kemudian sebab kalau saya nak masuk saya punya akaun nanti saya ambil masa tu So bagi siapa yang bila login itu dan tidak ada catatan admin sekolah, mungkin itulah isu tempoh hari mereka testing lepas tu kita punya akaun semua reset semula kan. So boleh guna GP punya dulu, okey. Kalau tak ada GB tu mungkin hold dulu cikgu dengar dulu sebab saya tak ada masa nak patah ke bahagian dashboard PPD untuk reset semua tu Okey, tapi nanti bagi tahu saya sebelum kita tamat ini supaya kita ambil tindakan untuk segera itulah Okey, saya teruskan. Dekat mana sudah saya? Ini ya. So pastikan cikgu pilih 1 hingga 30 dan cikgu tekan jana. Bila tekan jana itu maksud dia cikgu sudah listkan database untuk bulan 8. Okey, saya harap tak ada masalah lah. Dekat modul itu, cikgu boleh catat lah. Dia adalah muka surat ke-6 perkara ini. Adalah muka surat 6. Pastikan ikut sinilah. Maksud dia apa? 1 hingga 30 dan tarik jana adalah hari ini. Okey. Macam soalan cikgu Cambai tadi, dia tanya boleh tidak pilih hari lain? Boleh. Okey, cikgu boleh buat untuk tempoh-tempoh tertentu mengikut keperluan sekolah. Tapi untuk kali ini kita mesti ikut dalam menu ini dalam modul ini Okey, saya teruskan. Selepas kita jana penlibatan murid kan sebelah sini Jadi sekarang kita akan jana murid tidak ikut. Murid tidak ikut maksud dia murid cicir. Okey, so cikgu akan tekan murid cicir. Tidak ikut Okey. Selepas cikgu tekan ini kan, cikgu akan tekan jana. Ini jana. So, bila cikgu tekan jana, dia ada dua keadaan yang akan timbul. Iaitu kita boleh tengok dekat modul muka surat 8. Cikgu catat dulu. Muka surat 8. Ini. Okey. Saya bagi besar sikit. Ini Selepas kita jana itu, dia ada dua situasi yang akan mungkin timbul di sini. Satu adalah situasi seperti kedip. Tengok, lepas kita tekan jana, tidak ada apa-apa keluar. Ini apa maksud dia? Maksud dia, kedip dalam bulan 8 ini, semua murid hadir. Sekurang-kurangnya sekali. Jadi, kalau kes macam ini, tahniahlah. Dia tak perlu buat apa-apa sebenarnya. Sebab dia tak perlu isi justifikasi, sudah. Dia murid 100% hadir. Sekurang-kurangnya sekali. Ini kita tengok. Selepas kita tekan, Selepas kita tekan jana, dia tak ada apa-apa. Macam ni kosong sahaja. Jadi maksud dia, sekolah ini kira selesai lah. Tapi ada step dia lagi Ada step, tengok sini. Ada langkah yang perlu buat. Nanti saya terangkan. Okey, so maksud dia kedip, dia sudah selesai. Sebab apa? Dia tak ada murid cicir. Tetapi, ada kes di mana sekolah dia ada keluar senarai. Macam ni. Okey, ada keluar senarai. So, bila dia keluar senarai, tengok sini 27. Jangan pakai yang ni sebab ini tempoh hari mereka
ini adalah modul yang dihasilkan oleh PPD Samarahan kah? Okey. So bila dia buat masa itu kita bengkel ialah 27. So ini 27 lah. Untuk kita mesti 30 Untuk kita mesti 30. Jadi maksud dia untuk sekolah yang jenis macam ini kan, dia akan papar di sini Di sini tengok. Dia ada 245 murid tercicil. Tidak ikut. Okey, murid tidak ikut. Jadi sekolah jenis yang macam ini ada kerjalah perlu buat, iaitu perlu buat justifikasi. Okey, perlu buat justifikasi. Okey, setakat ini ada masalah. Kita baru step pertama iaitu jana. Jana itu ada dua keadaan. Satu ialah jana pelibatan murid, lepas itu jana murid tidak ikut. Bila jana murid tidak ikut, kita jana dan tidak ada keluar apa-apa, maksud dia sekolah kita 100% hadir. Kalau ada keluar, bermaksud ada murid dalam 1 bulan tu langsung tidak hadir sekalipun dekat PDPR bulan Ogos. Okey. Setakat ini ada masalah cikgu? Step pertama ini, jana. Okey, kalau boleh itu saya perlu terangkan langkah seterusnya. Sebab kita ada dua keadaan. Satu keadaan ialah sekolah di mana murid dia semua hadir. Seperti SMK Datuk Patinggi Kedik. Kemudian untuk sekolah yang ada murid tidak ikut. Okay? Walaupun dua keadaan berbeza ini kan. Selepas cikgu jana, sebab cikgu perlu maklum kepada saya. Sebab kalau cikgu masih ingat kan, kalau kita tengok ini langkah 1 dan 2 ini bila sudah siap, PPD bahagian ketiga perlu buat pengesahan. Okay? PPD perlu buat pengesahan. Ini bermaksud pihak sekolah perlu maklum kepada saya. Jadi, saya sedang fikirkan susah kalau pihak sekolah nak maklum saya melalui Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Jadi, saya sediakan Google Sheet untuk cikgu tick, supaya saya tahu cikgu sudah siap bahagian jana. Kemudian saya akan buat pengesahan. Lepas pengesahan baru cikgu dapat buat justifikasi Jadi untuk cikgu atau admin sekolah maklum kepada saya akan guna mailing lah. Okey, saya akan guna mailing lah. Saya hidupkan dia dulu Okey, mailing lah. Okey, sudah. Mungkin cikgu boleh pergi dulu dekat mailing lah itu. Mailing lah /PDPR Betong Okey. Butang ini. Pelaporan dan justifikasi murid ini bla 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 ini butang ini. So, bermaksud cikgu selepas siap jana dua-dua ini, tak kira cikgu punya pelajar adalah 100% hadir atau ada murid yang tersenarai, semua akan guna mailing lah supaya pergi ke butang ini, bila cikgu klik, cikgu akan datang Google Sheet ini. Okey. So, bila datang Google Sheet ini, di bawah itu ada 3 tab. Okey, ada 3 tab. Tab yang pertama adalah cikgu perlu maklumkan kepada saya sekolah cikgu sudah siap. Contoh dia, Kedik. Kedik kan sudah siap. Okey. Saya bagi tahu cikgu dulu supaya cikgu faham ni Iaitu bagi sekolah sama ada sekolah menengah atau sekolah rendah, kalau cikgu sekarang jana kan. Cikgu jana ini kan. Kalau keadaan macam ini kan, cikgu sebenarnya boleh terus buat kerja, tak perlu tunggu pukul 6. Okay, kenapa? Sebab cikgu punya sekolah memang 100% sudah. Tetapi bagi sekolah di mana bila jana murid tidak ikut ini kan, kalau ada nama mesti tunggu pukul 6. Kenapa perlu tunggu pukul 6? Sebab takut nanti murid yang tidak ikut itu kan, guru subjek dia nanti dia tik kehadiran. Bila dia tik kehadiran, murid itu mungkin hilang dalam senarai. Itu sebab bagi sekolah yang ada murid nama dia keluar di sini, keluar dekat menu murid tidak ikut, dia mesti tunggu selepas pukul 6. Okay, saya harap lepas makan malam baru buat, lebih selamat. Tetapi bagi sekolah yang 100% hadir itu, sekarang sudah boleh buat. Sekarang boleh settle dia. Tapi bila ada nampak nama, tunggu lepas pukul 6. Adakah ini jelas? Macam mana tanda cikgu? Tik silakan. Nanti saya bagi tahu nanti Jangan pergi buat dulu Okay. Ini faham ke tidak bahagian sini? Maksud dia, kalau sini bila jana tiada nama keluar, bermaksud cikgu sekarang boleh buat sudah. Tak perlu tunggu pukul 6. Tetapi bagi sekolah selepas dia jana ada nama keluar, tunggu selepas pukul 6.
Okay, sebab takut nama itu boleh hilang nanti. Ada cikgu dia mungkin isi kemudian kan, dia pukul 5 baru isi. Takut itu. So, ingat kalau tak ada nama, boleh buat. Kalau ada nama, tunggu selepas pukul 6. Okey, walaupun dua keadaan seperti itu, selepas cikgu siap, katakan cikgu sudah buat ini, sudah jana, cikgu guna mailing lah, datang ke sini ya. Bila datang ke sini, jangan buat dulu cikgu. Okey, sabar dulu cikgu. Okey. Dekat bahagian pertama ini, tab pertama yang berwarna merah, jana data murid. Oleh sebab kedit sudah siap kan? Okay? Saya sebenarnya pada awal itu saya buat macam ini. Tetapi saya takut nanti ada orang salah tik sekolah lain punya kan. So saya bagi guna type. Contoh dia lah. Kedit Kedit adalah cikgu Celestine contoh dia CLE. So cikgu mungkin guna singkatan nama sahaja. Contoh dia kedit So saya type CLE. Nama singkatan untuk nama admin itu. Cukup. Bila cikgu sudah tik macam ini kan, bermaksud saya tahu bahawa kedit sudah siap untuk jana. Macam itu. Okey, jelas kan cikgu? Jadi bagi sekolah yang sudah pelajar dia 100% hadir, okey, so boleh buat sudah. Tetapi bagi sekolah yang masih ada nama, jangan buat dulu. Tunggu selepas pukul 6. Tunggu selepas pukul 6. Okey? So, bagi sekolah yang sudah 100%, boleh isi nama di sini. Okey, selepas itu, kerja seterusnya ialah apa? Kita tengok. Saya harap sini, okey kah? Jelas kah sini? Untuk bahagian jana. Jelas. Jelas, saya harap jelas. Okey. Jadi, kita tengok seterusnya. Tengok modul. Okey. Ini. Selepas cikgu sudah jana, sekarang ialah tugas saya, iaitu buat pengesahan. Tugas saya ialah mula hari ini sampai besok untuk mengesahkan cikgu punya janaan data itu. So, macam mana saya buat? Macam ini. Bila saya tengok kedit sudah keluar nama, okay, so saya akan pergi pengesahan. Dekat kedit ini saya akan tik. Okay. Bila cikgu tengok sudah tik kan, sebab dia sudah 100%, dia memang tak perlu buat apa-apa lagi sebenarnya. Okay. Walaupun dia datang sini pun tak apa tu, tak perlu buat apa-apa. Memang selesai. Sebenarnya saya akan buat macam ni Oleh sebab saya nampak kedit 100%, saya akan tik di sini dan saya akan terus pergi belakang. Ini saya terus akan tolong dia tik. Sebab dia memang tak perlu buat apa-apa. Jadi bagi sekolah yang 100% itu memang saya akan tolong tik semua. Okey? Untuk bahagian ni cikgu perlu jaga-jaga semasa cikgu tik. Jangan saya takut cikgu salah buang data orang lain tu So, bila cikgu buat perlu jaga-jaga sikit. Okay, saya ulang semula. Bila kedit sudah siap, dia akan datang ke menu yang pertama, jana. Dia akan letakkan nama dia. Selepas dia letak nama dia, dia tak perlu buat apa-apa lagi Saya, bila semak dia 100%, saya akan terus dia buat semua. Saya akan tolong dia buat untuk bahagian pengesahan. Dan saya akan terus tolong dia buat justifikasi, saya akan tik. Maksudnya kedit sebenarnya sudah siap lah sekarang. Dia tak perlu buat apa-apa. Tetapi, apabila kita tengok kes siapa tu SMK Pusat, Cikgu Cambai. Sekolah dia memang ada Ada murid yang tidak ikut. Okay? Dekat SMK Pusat ada murid tidak ikut. So, apa tindakan Cikgu Cambai? Tengok cikgu. Walaupun ini adalah kedit tapi dia macam ni lah. Atau saya demo ke tidak? Boleh saya demo ke Cikgu Cambai? Boleh. Boleh Boleh. Okey. Ya. Boleh tidak dia dua akaun? Cikgu guna akaun sendiri sekarang kan? Ya. Boleh tidak dua akaun login pada waktu yang sama? Tidak tahu. Tidak dapat. Tidak dapat kah? Okey. Saya logout lah. Okey, cikgu logout dulu sebab saya nak testing dulu Okey, cikgu lain tu tunggu dulu saya key in sekejap Okey, sudah. Okey, saya guna akaun yang di mana sekolah dia ada murid cicir Sekejap cikgu saya masuk. Okey, saya punya palak tengok sebelah sebab saya ada dua skrin cikgu Okey, sini cikgu. Okey. Ini Cikgu Cambai, admin sekolah SMK Pusat. Okay. So dia akan pergi ke sistem kehadiran, dia akan pergi proses jana data, dia akan jana pelibatan murid, dia akan pilih 1 Ogos sehingga 30 Ogos, tekan jana. Okey, tengok atas ini pusing tunggu.
Okey, lepas jana itu, tengok So, boleh semak sendiri sinilah, pastikan itu Dan satu peringatan sebab ada PPD lain bagi tahu kan, semasa dia jana itu, dia keluar tahun 1970. Kalau keluar macam itu, mungkin server dia ada sedikit jam so cikgu perlu jana semula. Pastikan semua data di sini mesti tepat macam ni. Okey, so untuk pusat dia ada 38 aliran, so kita bagi dia sampai 50 lah supaya semua display dan kita semak. Pastikan semua itu adalah betul. Kalau ada tahun yang tidak betul, cikgu mesti jana semula. Ini cikgu catat sendiri Pastikan ruangan untuk tempo dan juga tarik jana mesti tepat. Okey, selepas jana kita akan pergi ke bahagian jana murid tidak ikut. Bila kita tekan ni kan, okey, kita akan tekan jana. Kenapa ini keluar? Sebab mungkin ada cikgu cambai ada cuba tekan tu So kita akan tekan jana semula. So kita boleh nampak untuk SNK Pusat ada 89 murid cicir dekat bulan 8. So kalau ada kes macam ini kan, cikgu cambai mesti tunggu selepas pukul 6. Jangan buat sekarang dulu. Sebab apa? Takut ada cikgu nanti dia akan tambah lagi kehadiran. Kita tidak tahu kan. So jadi untuk cikgu cambai dia mesti tunggu pukul 9. Pukul 6 selepas pukul 6. Macam itulah. Okay. Kalau kita tengok sini ada 18 entries, maksud dia ada 18 aliran. So kita mungkin bagi dia 25. Kalau kita boleh semak itulah. Dari mana murid cicir itu? Kelas apa? Kita boleh tengok lah. Okay, 89. Sebab nombor ini mungkin boleh kurang. Sebab apa? Takut ada guru dia key in kemudian. Okay. So cikgu cambai tunggu pukul 6 baru cikgu buat. Okay, jelaskah untuk sekolah ada kes macam ini? Boleh cikgu? Ini kes ada murid tidak ikut Okey, bila selepas pukul 6 cikgu sudah jana kan, sebab pukul 6 dia sudah lock data. Bila lock data maksud dia kalau ada guru key in pun dia akan kira lagi sebab dia akan ambil kira sebagai bulan 9. Jadi maksud dia ini memang confirm lah kalau selepas pukul 6. So bila cikgu sudah siap jana itu kan, cikgu pastikan guna mailing lah untuk pergi ke tapak sini. So cikgu cambai akan pergi cari SNK Pusat. Mana ni? Ini. So cikgu akan letak nama lah. Letak nama di sini. So bila saya nampak ada nama di sini, baru saya akan pergi tapak saya untuk mengesahkan SMK Pusat. So bila nanti cikgu cambai dia tunggu saya kan sebenarnya. Dia tunggu saya sebab apa? 30 hingga 30 hingga 31 adalah tugas saya untuk mengesahkan. So cikgu cambai akan tengoklah. Dia akan datang tengok bahagian pengesahan. Kalau dia nampak di sini sudah tick, baru cikgu cambai atau guru-guru dekat SNK Pusat membuat justifikasi. Macam itu. Bagi sekolah yang 100% tidak perlu. Sebab memang tak perlu isi apa-apa. Untuk kes seperti sekolah cikgu cambai SNK Pusat, dia perlu datang sini semak. Kalau sudah ada tick, bermaksud baru dia buat kerja justifikasi. Adakah ini jelas cikgu? Jelas. Jelas Okey. SK Adu Kadir. Betul 100% sudah SBS. Betul cikgu? Betul cikgu. Okey, thank you. SK Saka 100% Ya, betul. Okey, SK Saint Agustin betul? SK Saint Agustin betul 100% tak ada cicir? Tak. Betul. Macam itu. Bagus So baguslah kalau kita tengok banyak 100% tu kerja sudah siap lah maksud dia. Okey. So kita sekarang nak bincang yang tidak siap iaitu tidak ikut kes murid tidak ikut. Sekejap Cikgu Uging. Okey. Cikgu Uging kamu tengok dulu nanti saya akan cuba bantu selepas GM cikgu Okey, supaya tidak ganggu saya punya flow ni Okey, Cikgu Uging boleh Cikgu Uging? Ya, boleh. Boleh cikgu Thank you. Sorry saya nak teruskan ni dulu Okey, sekarang ini cikgu sekarang ini. Bila saya sudah buat pengesahan, okey, katakan saya sudah buat pengesahan, saya akan tick di sini kan. So nanti cikgu cambai dia, okey, katakan saya bagi tahu dulu katakan malam ini cikgu cambai dia sudah siap. Okey, dia sudah letak nama di sini. Katakan inilah CCC dia sudah letak nama. So bila saya free saya tengok sudah ada nama. So saya akan pergi dashboard saya untuk saya sahkan dia. Bila saya sudah sah, saya akan balik kepada pengesahan, saya akan tick. Bila cikgu cambai dia sudah nampak, cikgu cambai jangan buat apa-apa dulu. Maksud saya ialah
dia besok kan hari Merdeka, 31 kan. Walaupun saya sudah tik, Cikgu Campai pun jangan buat apa-apa dulu. Kenapa? Tengok sini ya. Untuk sekolah isi justifikasi, iaitu isi sebab-sebab murid yang tidak hadir itu kan, mesti tunggu 1 hari bulan September. Kenapa? Sebab dalam hari ini dengan besok, bahagian pembangun sistem itu, mereka masih lagi fikir apa jenis alasan yang mungkin sekolah akan guna. Sebab dia guna bahagian tik ya. Maksud dia akan senaraikan semua jenis-jenis alasan. So bila sekolah pergi isi justifikasi kan, cikgu hanya tik sahaja. Pilih mana satu alasan yang budak itu kenapa tidak ikut. Jadi, walaupun saya sudah isi pengesahan di sini, saya sudah buat pengesahan. Cikgu pun jangan buat dulu. Kenapa? Sebab nanti alasan penuh. Alasan yang memang sudah penuh itu adalah selepas 1 hari bulan. So maksud dia besok mungkin masih dalam proses mereka tambah alasan. Mungkin kalau cikgu terus buat, dia mungkin hanya 6 alasan. Tetapi nanti 1 hari bulan nanti, mungkin dia sudah tambah jadi 10 jenis alasan. Jadi kita mesti tunggu sehingga 1 hari bulan baru buat kerja justifikasi. Adakah ini jelas? Jelas. Okey ya. Jelas. So dia macam ini saja. Hari ini selepas penggunaan jana data. Lepas jana data, pergi ke Excel sini untuk cikgu tik. Lepas itu saya akan buat pengesahan. Selepas buat pengesahan, cikgu tunggu. Tunggu sehingga 1 hari bulan. Okey, baru cikgu akan isi justifikasi. Okey, soalan dia ialah siapa isi ya? Itu nanti cikgu ya. Okey, kita teruskan dengan modul. Okey, sekarang ini kita akan tengok macam mana kita nak buat verifikasi atau kita nak isi justifikasi itu ya. Okey, dia macam ni ya. Bila kita sudah tengok saya punya Google Sheet, saya sudah catat pengesahan. Saya sudah sahkan SMK Pusat boleh buat kerja. So, katakan hari ini adalah 1 hari bulan. So, Cikgu Cambai dengan cikgu-cikgu di pusat, dia boleh pergi ke bahagian menu utama. Dia akan pergi ke bahagian 3. Okay, bahagian 3 iaitu Verify. Okay, verifikasi murid tidak ikut. So, dia akan klik. Bila dia klik ini, okay, dekat sini ya, tepi sini. Murid tidak ikut. Sekarang kenapa dia tak keluar apa-apa? Sebab saya belum verifikasi lagi. Bila saya sudah verifikasi, maksud dari sini akan keluar. Okey, cikgu boleh pilih kan tadi sekolah pusat aku banyak jenis banyak kelas yang yang tidak hadir kan. So cikgu akan dapat satu list tingkatan 1, tingkatan 2. Bila klik pilih nama kelas, kemudian cikgu akan daftar. Bila cikgu tekan daftar verifikasi, dia akan banyak senarai. Saya rasa modul ada catat saya tengok sekejap. Macam ini. Tengok maksud dia nanti bila cikgu pilih kan, bila saya sudah sahkan, so 1 hari bulan cikgu Cambai datang sini, cikgu akan nampak sudah keluar. Okey, dia tingkatan berapa, kalau sekolah rendah dia darjah berapa, kemudian tepi adalah sini adalah kelas. Kemudian bila cikgu tekan, dia akan keluar macam ni. Ini tingkatan berapa, ini kelas apa. Kemudian sinilah keluar. Dia akan keluar setiap satulah pelajar yang cicil dengan kelas itu. Ini yang saya masukkan. Setakat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Ada 8 jenis verifikasi. Jadi mereka admin ada bagi tahu kita, jangan buat dulu. Sebab mereka mungkin akan ubah atau akan tambah. Okay? So, tarikh untuk kita buat adalah 1 hari bulan. Okey So soalan bila sudah buat, katakan Muhammad Herif dia kurang motivasi, selepas pilih kita tekan simpan. Macam itu. Bila sudah siap semua kan, cikgu akan simpan tu. Okey, simpan data itu. So sekarang soalan ialah untuk sekolah yang enrollment tidak besar, iaitu sekolah kecil, memang admin seorang boleh buat. Okey, memang admin boleh buat. Tetapi sekolah besar seperti SMK Bladin, SMK St. Agustin, SMK Pusat dengan begitu ramai murid cicil itu, soalan dia, siapa yang buat kerja ini? Okey, di sini mereka maklumkan kepada kita, iaitu admin dan guru boleh buat. Tapi admin perlu pandailah. Agak-agak macam mana agihan dia. Tapi saya rasa kalau yang paling sesuai ialah guru kelas lah, betul? Atau ada idea untuk sekolah yang besar tu, enrollment besar tu. Ada cadangan? Guru kelas, Cikgu Lim. Saya pun rasa guru kelas paling sesuai lah. Kalau enrollment tidak... Ya, guru tingkatan. Ya, guru tingkatan tu.
So dia lebih tahu Hmm. pelajar dia. Dan untuk sekolah kecil, saya memang cadangkan admin lah. Mungkin dalam kalau 4-5 orang tu, admin seorang buat cukup lah, saya rasa lah. Untuk yang orang besar, cadangkan kepada guru kelas lah untuk buat ini ya. Sebab admin seorang tidak dapat lah kerja ni ya, susah. Okey, setakat ni saya tengok ada Cikgu Dona ada soalan. Boleh Cikgu Dona? Apa soalan dia Cikgu? Ya, Cikgu Lim. Ya. Saya telah cuba untuk menjana untuk sekolah kami Ya. yang dalam sistem katanya murid yang hadir adalah bersamaan dengan total enrollment, Cikgu. Tetapi bila saya cuba jana untuk murid tidak ikut, dia keluar murid prasekolah. Tapi sebenarnya murid prasekolah saya cuba cross check dengan kehadiran mereka sepanjang bulan 8, memang tidak ada yang cicir ataupun tidak ikut, Cikgu Lim. Okey. Jadi maksud dia memang prasekolah semua hadir lah maksud dia. Ya. Okey, kalau nanti cikgu sebab dia sebelum pukul 6 itu saya rasa nanti cikgu cuba tekan jana lagi ya, cuba lagi. Kalau betul macam itu kan, mungkin kehadiran tu perlu ambil semula tu. Okey. Ambil mana-mana hari pun tak apa. Supaya budak itu dia memang jangan dalam list itu. Kalau tidak nanti susah tu Maksud dia cikgu nanti cuba jana semula, okey, cuba jana semula, tengok ada ke tidak. Kalau masih ada, mungkin perlu ambil kehadiran dengan syarat cikgu pastikan mereka memang pernah ikut lah. Okey. Adakah sebab faktor ada seorang murid prasekolah dia baru pindah, Cikgu Lim? Adakah itu salah satu faktor penyumbang juga? Okey, saya bagi tahu dulu pasal ini sebab ada PPD lain tu menghadapi masalah seperti ini saya rasa nanti mungkin kita betul pun akan jumpa masalah yang sama, iaitu pemindahan murid, betul murid berpindah sana sini. Di mana SJKC Chonghua Betong yang saya call dengan Cikgu Bun itu, ada seorang budak dia pindah ke Bintulu, pindah ke Bintulu. Tetapi bila Bintulu sana mereka buat kerja seperti kita buat sekarang ini, dia menghadapi masalah di mana enrollment dia tak tally, iaitu budak yang dari Betong itu tidak hadir, dianggap tidak hadir. Sedangkan guru di Betong ada ambil kehadiran dia. Guru di Bintulu ada ambil kehadiran budak itu. Tetapi dekat sini bila jana itu, budak yang tidak hadir itu dari Betong. Sedangkan data memang sudah masuk. Ada kes macam ini. Kalau betul berlaku macam ini, kita memang perlu minta bantuan admin JPN. So cikgu Dona nanti cuba buat semula, tengok berlaku ke tidak. Okay. Kalau masih berlaku tu mesti siap sebelum pukul 6 lah. Sebab lepas pukul 6 tu memang dia lock sudah. Cikgu Dona nanti cuba dulu Cuba terima kasih, cuba Cikgu lagi Lim. Mungkin juga kes yang pindah sana sini itu Okey, ada soalan lagi kah cikgu? Tidak ada. Tidak thank ada. you. Okey. Katakan sekarang ni Cikgu Cambai dia sudah siap semua. Tadi ada 89 orang kalau tak silap saya. Sudah siap semua 89 orang. Okey, Cikgu Cambai dia akan balik semula kepada Google Sheet ini dan dia akan pergi ke bahagian justifikasi sekolah dan dia akan tick bahagian SMK Pusat. Bila dia tick macam ini kan, saya tahulah SMK Pusat ini sudah selesai. Okey, selesai. Ini perlu siap sebelum 3 hari bulan September. So bila saya datang sini saya tengok ini kan, ini bermaksud sudah selesai lah. Okey, ini untuk sekolah yang itu Tetapi untuk sekolah yang 100%, kamu hanya perlu tick sini cukup. Kamu hanya masukkan nama sini. Lepas itu lain tu jangan kacau. Hanya untuk sekolah yang ada murid tidak ikut sahaja, dia perlu tick sendiri di belakang ini. Okey. Jadi sekarang ini saya akan bagi cikgu tengok paparan PPD. Okey. Bagaimana saya tengok cikgu sekejap saya login dulu Ini. So ini adalah tengok nama saya sini. So ini adalah paparan saya di mana saya akan dapat tengok sama seperti cikgu sistem kehadiran. Ini. So saya hanya satu sahaja, iaitu saya akan tengok sekolah sudah jana data ke belum. Okey, bukan. Sekolah sudah buat saya sudah sah ke tidak untuk sekolah-sekolah So di sini sekejap bukan sini sini So di sini saya boleh lihat ini jana murid tidak ikut. So di sini saya akan tunggulah contoh dia. Bila saya nampak SMK Pusat sudah tick bahagian jana, saya akan pergilah cari pusat itu di mana. Bila saya nampak SMK Pusat kan 89 sebab saya tengok Cikgu Cambai dia sudah tick, jadi saya akan tick ini dan saya akan simpan pengesahan. Bila saya sahkan, saya akan tick di sini kan pengesahan. So baru Cikgu Cambai buat.
Selepas cikgu sampai buat dia sudah tick di justifikasi, so saya boleh semak di bahagian sinilah verifikasi. Saya akan nampak di sinilah. Tengok. Ini ya, status dia. So di sini saya filter dulu ini. Ini adalah sekolah yang sudah jana dan murid dia memang 100% hadir. Iaitu Chunghwa Betong, Chunghwa Meludam, Chunghwa Pusat dan banyaklah yang sudah itu. Saya filter dia jadi 100 sekejap. Sebab kita ada 55 sekolah. Okey, bagus. Banyak sekolah adalah berwarna hijau. Bermula di sinilah. Bermula dengan college, belum selesai, bermaksud ada murid cicil. Okay, ada murid cicil. Dan ada satu lagi adalah belum mula. Belum mula ni bermaksud sekolah itu belum jana data, iaitu step pertama tadi itu. Okay? Ini yang belum buat. Okay? Belum selesai ini bermaksud sekolah itu sudah jana tetapi dia belum buat, dia tunggu saya sahkan. Okay? So untuk sekolah bila sudah jana dan dia ialah 100%, cikgu hanya tick saja dekat Excel. Lepas itu tak perlu buat apa-apa. Kerja cikgu selesai. Bagi cikgu sekolah yang ada murid cicil itu atau murid tidak ikut, mesti tunggu selepas pukul 6. Lepas itu saya akan buat pengesahan. Selepas buat pengesahan, cikgu perlu tunggu 1 hari bulan. Lepas 1 hari bulan, baru cikgu mula buat justifikasi. Lepas siap justifikasi, cikgu akan datang balik sini dan cikgu akan tick. Okay? Dan saya akan nampak di bahagian sistem saya di sini, dia akan paparkan apa? Sekolah itu tidak terlibat, maksud dia sudah selesai lah. Okay? Dia sudah selesai untuk itu. Jadi, pada 1 hingga 3 itu, saya akan sentiasa buat peringatan mesra lah. Cikgu jangan marah saya akan bagi tahu sekolah mana lagi belum. Sebab 3 hari bulan nanti, dia akan lock. Kemudian 4 hari bulan, bagi sekolah yang tidak siap, dia mesti terangkan kepada BPSH. Kenapa tidak buat? Okay? So kita harap tidak ada sekolah dari daerah Betong lah. Kita harap nanti 3 hari bulan tu semua kita berwarna hijau. Tetapi saya hanya takut case macam tadi Cikgu Dona cakap itulah, iaitu di mana ada case tak dapat selesai, iaitu mungkin kita perlu bantuan PPD lain untuk murid yang pindah, terutamanya murid pindah sana sini itu. Okay? Kita takut itu. Kita punya murid dari daerah lain tu masih pegang dia punya data. Kita takut itu. Atau kita masih pegang daerah lain punya data tu. Okay? So saya harap ini nanti dapat selesai dengan cepatlah semua itu. Okay. Kalau kita tengok balik modul. Ingat cikgu, justifikasi mesti buat pada 1 hari bulan. Okay, balik semula kepada sini. Jadi, untuk sekolah hari ini boleh mula jana sekarang, tak ada masalah. Boleh jana, dua-dua data tu boleh jana. Kalau kita nampak 100%, cikgu pergi sini dan cikgu bagi nama dan selesailah sekolah cikgu. Tak ada apa-apa kerja lagi. Memang sudah siap. Tetapi apabila cikgu jana dan nampak ada ada murid tidak ikut, cikgu tunggu pukul 6. Okay, cikgu tunggu pukul 6. Sebab masa cikgu jana sekarang itu kan, mungkin cikgu akan jumpa masalah seperti Cikgu Dona. Iaitu, murid dia keluar, tetapi murid itu bila semak itu kan, hadir. Dia hadir. Di mana memang rekod kita ialah hadir. Kalau macam ini kan, kes seperti Cikgu Dona, kita mesti jana semula. Okay, mungkin log keluar, buat semula. Masa kita buat, mesti pastikan, seperti saya bagi tahu kan, pastikan sistem itu, saya log keluar dulu, adalah berwarna hijau macam ini. Jangan buat semasa dia warna merah. Kalau merah maksudnya server itu mungkin tak stabil itu. Kita mesti tunggu dia. Okey. Bagi sekolah yang ada murid tidak ikut, kita tunggu selepas pukul 6. Lebih baik lepas makan lah, baru buat. Selepas cikgu sudah buat, sudah confirm, cikgu akan datang sini dan isi nama. Okey, isi nama. Lepas isi nama, malam nanti saya akan tengok sinilah. Contoh dia, ni. SK Kampung Buddha, SK Meludam, semua ni kan. Bila saya semak betul dia adalah dalam kumpulan selesai, saya sendiri akan tolong mereka tick. Saya akan tolong mereka tick semua tu. Termasuk justifikasi pun saya akan tick. Kenapa? Sebab mereka memang tak ada kerja lagi. Sudah selesai. Bagi sekolah yang ada murid cicil, bila datang sini ada 2 tempat perlu buat. Satu ialah ini. Ini cikgu perlu isi. Dan satu lagi ialah ini.
justifikasi ini pun cikgu yang isi, bukan saya. Okay, bagi case untuk yang ada murid cicil akan isi 2 tab ini. Bagi bagi case yang sekolah itu selesai 100%, satu saja tab cikgu isi. Saya harap cikgu faham sebab banyak peraturan dia. Okey. Kemudian bila ada case murid tidak ikut, pastikan cikgu mesti tunggu 1 hari bulan baru buat justifikasi. Jangan buat dulu sebab dalam 30 dan 31 hari bulan ini BPSH itu mungkin kurangkan dia punya justifikasi atau dia tambah, kita tidak tahu. Kita mesti tunggu, ikut arahan mereka adalah 1 hingga 3. So 1 tu baru buatlah, 1 hari bulan baru buat. Okey, sebenarnya kita sudah selesai untuk perbincangan hari ini. Jadi sekarang kita Q&A lah. Sebelum itu cikgu sekejap saya tengok dulu Q&A ada apa-apa. Kosong tak ada catatan. Dekat chatbox sana. Okey, sekarang saya tanya dulu. Mana sekolah di mana dia bukan admin itu? Dia sebenarnya admin tetapi sekarang dia bukan admin. Dan dia ada masalah tu. Selain cikgu Uging lah, ada lagi? Tadi SJKC Chunghua debat tu okey sudah? Saya sudah minta GB saya tolong saya set. Dia set untuk saya tapi sekarang saya tak dapat masuk. Entah dia reset atau tidak. Saya perlu tanya dia lagi. Okey, nanti saya free, saya tolong cikgu reset kalau saya dapat sini Tak apa, saya minta tolong GB saya tengok-tengok dulu. Okey. Cuba dulu Thank you. Okey, ada lagi case yang bila masuk dia bukan akaun admin di sini. Dia masuk tapi dia akaun biasa. Okey, ni siapa ni? Cikgu Juti, okey. Apa soalan cikgu? Okey, selamat petang Cikgu Lim. Ya, selamat petang. Okey, saya adalah penolong kanan 1 untuk SK Saint Bartholomew. Okey. Dan saya juga adalah admin. Okey. Jadi mengikut penerangan Cikgu Lim tadi, yang boleh membuat jana data itu adalah admin. Betul. Jadi soalan saya, perlukah saya daftar diri saya selaku admin sekolah? Cikgu ialah PK1 kan? Saya PK1 dan saya juga admin. Okey, maksud dia sekarang, akaun cikgu bukan admin sekolah kah? Bukan, saya buka melalui saya punya. Memang tak ada tulis admin sekolah di situ Tak ada. Okey, kalau macam ini kan, macam kita dulu buat itulah. Cikgu guna akaun GB dulu. Lepas itu, bila masuk itu kan, kita pergi ke bahagian senarai pengguna dan admin itu, cikgu add sendiri sebagai admin. Okey. Dari akaun GB dari akaun GB. Boleh. Okey, kalau ada masalah, cikgu mungkin boleh PM saya lah secara personal cikgu Boleh. Okey, ada lagi case macam ini? Banyak juga case macam ini. Ada lagi case macam ini. Saya paling risau ialah PK1 dia bukan admin dan GB tak ada. Itu yang kita takut Macam case cikgu Uging Ya cikgu, macam saya. Ya, betul. Nanti cuba itu Okey, ada lagi case macam ini? Ada soalan boleh tanya cikgu Mr. Lim. Ya cikgu. Ya, saya perlu akses untuk MyLink.la tu. MyLink.la. Google. Ya, apa Saya tak dapat akses. Cikgu ada salah type? Cikgu Jonathan kah? Ya, saya. Sebab baru jadi admin. Ya. Sebab yang benda-benda di sini saya tak bagi open sebarang ni. Sebab saya tak mau orang lain yang bukan admin masuk Jadi maksud dia cikgu Jonathan perlu buat macam ni Sebab cikgu punya PK1 kan ikut kuliah kan Dia ada pentafsiran. Ya, tahu. Dia dah bagi tahu saya. Jadi cikgu Jonathan, nanti cikgu PM saya IC dengan akaun delima. Okey. Supaya saya add cikgu Sekarang memang cikgu tak dapat masuk sebab cikgu tak ada permission. Ya, betul Okey, bagus Ya. Nanti saya akan add cikgu. Okey. Sementara tunggu ini saya on lagi untuk satu lagi link kehadiran. So cikgu boleh refresh refresh MyLink.la PDPR Betong So cikgu akan nampak satu butang lagi keluar iaitu rekod kehadiran dan maklum balas. Cikgu nanti ada masa boleh free Ini adalah kali keempat Okey, kali keempat. Okey, sementara itu ada lagi soalan cikgu? Ini So sini saya boleh itulah. Saya nak tengok sekolah yang 100% tu mana tadi menu utama, verifikasi. Ini.
Okey, berapa banyak sekolah ni saya tengok. Okey, setakat ini, dia punya sudah filter. Hampir 27 atau 28 lah yang sekolah 100% hadir. Maksud dia sekolah yang berwarna hijau ni dikira siaplah kerja dia. So hari ini dia hanya dengar, tapi ingat sebab kita punya PDPR akan sampai bulan 10. Maksudnya ada 1 bulan lagi. Bulan September tu. So kerja ini nanti saya rasa akan berulang. Dan satu lagi yang saya tengok Cikgu Cambai baru post itu, tetapi saya tidak dapat menu itu iaitu Cikgu Cambai post apa tadi yang ada satu lagi menu baru tu. Apa tu? Verifikasi guru kah tadi? Sudah delete. Sudah hilang maksud dia memang ada lagi nantilah. Dia sedang testing ni saya rasa. Okay, so nanti saya rasa mungkin ada satu lagi menu untuk guru. Okay, tapi langkah kerja saya rasa lebih kurang lah. Lebih kurang So, perlu saya ulang semula kah? Atau Cikgu sudah dapat tangkap apa yang saya sudah terangkan? Dia sebenarnya ingat Cikgu 3 langkah. Pertama, jana data. Kedua, pengesahan PPD. Ketiga, isi justifikasi. So, bila Cikgu sudah masuk, Cikgu mesti itulah pastikan di sini ialah admin. Kalau dia tulis PK1 kah, guru, counseling kah, itu semua tak boleh. Dia mesti tulis admin sekolah. Bila ada label admin sekolah, baru dia dapat buat kerja yang kita terangkan tadi lah. Okay? Ya, Cikgu cakap Cikgu. Boleh ringkaskan step untuk yang buat justifikasi untuk murid yang tidak hadir ni? Untuk admin okey. Saya log keluar dulu akaun saya, tunggu sebentar. Cikgu boleh isi kehadiran dulu Saya log in dengan akaun Kedit dulu Saya ringkaskan semula Cikgu Lim. Ya. Kehadiran tidak buka kehadiran. Kehadiran tidak buka. Ya. Ke rekod kehadiran. Maksud dia tak boleh isi kah? Oh. Sekejap Okey, sudah. Lupa saya off sudah. Kalau Cikgu cuba refresh dia supaya boleh isi. Okey, sudah. Thank you Cikgu Cambai. Okey, Cikgu boleh mute Cikgu Lim. Ya. Cikgu Lim, boleh tolong cek SK SPAU tak? Apa Kehadiran murid tadi tu. Kehadiran murid. Nanti Cikgu sebab saya sekarang sudah login akaun Kedit. Nanti saya balik semula tu Cikgu Okey. Okey. Thank you Cikgu. Boleh. Okey, Cikgu mute dulu semua mic Cikgu Okey. Boleh Cikgu mute dulu? Okey, saya buat ringkasan dulu Cikgu Okey. Saya Cikgu sweep. Okey, thank you. Okey Cikgu. Ya. Cikgu Lim. Ya, cakap Cikgu sweep. Ini nak tanya ni lah, pencegahan ni. Saya yang di atas tu kan, yang macam tadi ada admin kan, tapi saya penolong kanan saya dapat buat semua proses kerja. Walaupun Cikgu label sana ialah PK1. Kanan. Kenapa macam ni Aduh. Saya kopi dengan yang tanya tadi. Saya pun penting ini. Okey, Cikgu ini perkongsian dari PK1 SK Adu Kadir Okey, Cikgu Sweep bagi tahu walaupun label dia ialah penolong kanan 1 penolong pentadbiran, tetapi dia mempunyai menu seperti yang kita terangkan. Maksud dia walaupun tak label admin sekolah, dia masih boleh. Betul Cikgu Sweep macam itu? Okey ya. Semua proses tu saya buat. Okey, so ini case lain dengan Cikgu Uging Cikgu Uging pula tidak dapat jadi maksud dia bagi yang tidak dapat maklum kepada saya supaya nanti tengok kita boleh settle dia tidak Okey, balik kepada sini Okey, thank you Cikgu Sweep Okey, kita balik semula. Saya buat ringkasan saja Cikgu iaitu atas permintaan Cikgu Iswandi SMK Beladin. Okey, ini adalah Kedit punya tak boleh guna Kedit sebab Kedit ada 100%. Saya perlu guna Cikgu Cambai. Sekejap Guna case yang ada murid cicir itu Sekejap saya cari dulu. Cikgu Lim. Ya. Maaf, saya mencelah. Okey. Sebenarnya yang saya punya pun dari akaun penolong kanan 1 sebenarnya memang dapat akses kepada semua apa yang Cikgu Lim kongsikan petang ni. Okay. Tapi tadi saya risau
Tadi saya risau sebab Cikgu Lim kata mesti guna admin sekolah. So macam mana sekarang? Okey. Sebab dulu dia memang guna istilah admin sekolah. So mungkin dia sudah update. Saya pun baru tahu sekarang ini. Jadi maksud dia Maksudnya macam ini ya. maksudnya Tak apa, saya cakap juga. Dia okey. asal dia sebenarnya hanya dua sahaja, ialah admin SPTPR, iaitu PGB, Pengetua Guru Besar, dan juga penolong pentadbiran. Tetapi penolong pentadbiran yang dimasukkan di sini adalah penolong pentadbiran lantikan KPM. Okay? Sebab SKM, sekolah SKM itu PK1 dia adalah lantikan dalaman. Okay? Jadi untuk kes yang macam itu, dia punya admin adalah PKHAM. Untuk SKM. Jadi masa itu dia memang hanya label admin sekolah, tapi sekarang saya tidak tahulah dia sudah balik kepada jawatan yang sebenar. Jadi maksud dia, kalau ikut kes macam ini, kita boleh buat kesimpulan lah. Ada guru besar sini kah? Okey. Cikgu Stanley, adakah cikgu punya akaun itu, label dia apa di sini cikgu? Cikgu buka mic cikgu, buka mic. Ini yang saya nak bagi tahu Cikgu Lim. Sebenarnya saya pun penolong kanan juga, tapi kita boleh buka apa yang dikatakan oleh Cikgu Lim itu. Kita ni penyelaras sudah. Saya rasa sistem ni sudah ada orang tambah baik. Mungkin lah. Tapi saya dapat akses untuk semua untuk apa yang dicakap oleh Cikgu Lim tadi. Okey. Jadi maksud dia bagi yang label di sini penolong pentadbiran itu bermaksud memang dia adalah admin jugalah, walaupun dia tak label admin sekolah. Okey. Yang saya tak pasti sekarang ialah GB punya, guru besar pengetua tu. Adakah label dia sini ialah pengetua dan guru besar? Atau label? Cikgu Lim, terima kasih. Okey. Saya tak pasti itulah. So maksud dia bagi siapa yang label dia PK pentadbiran tu, maksud dia adalah admin jugalah, walaupun dia tak label admin sekolah. Sorry mungkin saya tidak update bahagian ini sekarang sudah up to date lah. Okey, saya teruskan. Thank you cikgu. Okey, jadi maksudnya Cikgu Lim, selaku PK1, kita tak perlu register diri kita sebagai admin lagi lah maksudnya. Ya, kalau cikgu nampak cikgu punya menu itu adalah seperti saya terangkan tu. Maksud dia memang admin sekolah lah itu. Okey, terima kasih Cikgu Lim. Ya, hanya saya takut itu ada case yang bukan lantikan KPM itu. PK1 yang bukan lantikan KPM. Itu saja saya tak pastilah. Okey. Tapi pernah saya dapat maklumat bagi PK1 yang bukan lantikan KPM, dia punya PKHAM memang terus automatic admin. Okey. Okey. Jadi sekarang ini saya guna akaun admin sekolah, iaitu guru di sekolah saja ini Okey. Jadi bila kita langkah pertama nak buat tu kan, kita akan pergi ke sistem kehadiran. Lepas pergi sistem kehadiran, kita akan pergi ke proses data, pergi jana. Okey, bila jana itu kita akan pilih 1 Ogos sehingga 30. Okey, lepas itu kita tekan jana. Okey, lepas kita tekan jana, ingatlah jangan terus pergi tengok sini atas ni. Pastikan dia habis pusing. Jangan belum habis pusing, sudah pergi langkah kedua. Nanti salah cikgu. Pastikan dia mesti habis pusing. Okey, bila sudah siap, tengok. Jangan risau bahagian sini. Dia akan balik kepada semalam. Jangan peduli ini, kita hanya tengok ini. Pastikan ini adalah 1 hingga 30 dan ini mesti hari ini. Okey. Lepas itu cikgu boleh teruskan pergi jana yang kedua. Ada 2 jana. Jana kedua ialah murid tidak ikut. Okey, bila cikgu tekan ni, ini So, kalau sini kosong, siaplah kerja cikgu. Macam SMK Datuk Patinggi Kedit. Bila dia datang sini, kosong. Okay? Tapi tekan jana dulu. Tekan jana dulu. Lepas tekan jana, baru tengok. Kalau sini kosong, bolehlah terus pergi MyLingla. Pergi ke bahagian ini, pelaporan. Datang ke spreadsheet ini. Terus pergi pertama, isi nama. Bila isi nama, maksud dia nanti saya akan semak. Dia punya kredit adalah 100%, saya akan terus pergi sini tik, saya akan terus pergi hujung tik. Maksud dia kredit selesai. Hari ini terus selesai. Okay? Tapi bagi Cikgu Cambai, dia belum selesai. Kenapa? Sebab dia ada 89 murid. Kalau ini berlaku, jangan Cikgu pergi ke bahagian jana data. Jangan, betul-betul. Cikgu jangan isi ini dulu. Kenapa? Sebab cikgu mesti tunggu selepas pukul 6. Bagi sekolah yang ada senarai nama di sini, dekat bahagian jana murid tidak ikut, kalau ada nama,
mesti tunggu selepas pukul 6. Setakat ini jelas, cikgu? Okey, Okey, jadi maksud dia, ada soalan? Ada? Okey, Cikgu Lim. Jelas, Okey. Jadi maksud dia, kalau nampak ada nama di sini, cikgu tunggulah lepas makan free sedikit, baru cikgu jana. Lepas jana, memang memang bilangan itu masih ada, jadi cikgu jana, lepas itu cikgu pergi ke bahagian pelaporan, bagi nama di sini. Okay, bila saya nampak ada nama di sini, saya akan semak dekat dashboard saya. Saya nampak ada belum selesai. So, saya akan sahkan. Saya akan mengesahkan SMK pusat. Selepas saya sah, saya akan tick di sini. So, tugas Cikgu Cambai adalah pada 31 lah besok. Besok malam tu boleh tengok. Okay? Kalau sudah sah itu kan. Kalau sudah tengok saya sudah sah, jangan terus buat. Sebab mesti tunggu 1 hari bulan. Okay? Mesti tunggu 1 hari bulan. Walaupun sini sudah tick. Jangan nanti malam ni saya sudah tick, cikgu terus buat. Jangan. Okay? Mesti tunggu 1 hari bulan. So, bila datang 1 hari bulan, okay, cikgu Cambai dengan guru sekolah atau guru tingkatan atau guru kelas, mereka akan masuk. Walaupun guru kelas itu bukan admin, dia boleh buat justifikasi. Sebab apa? Kita sudah datang langkah ketiga, iaitu jana sudah selesai, pengesahan pun saya sudah buat. Cikgu Cambai 1 hari bulan dia akan buat justifikasi ya. Jadi dia akan pergi ke dashboard S. Dia akan pergi sistem sini bersama dengan guru kelas dia lah, ag-ag sendiri. Pergi ke bahagian menu utama. Okay? Atau dia kali pertama tu dia akan datang sini. Dia akan pergi ke menu ketiga. Ini 1 hari bulan September. Dia akan pergi menu ketiga. Dia tekan. Kemudian dia akan pilih. Ini. Sebab sekarang saya belum sahkan. Jadi tak keluar. Kalau sudah sah, akan macam modul sini lah. Ini. Dia akan keluar drop down list. Kemudian pilih kelas. Kalau guru itu guru 1A, dia akan pilih kelas sendiri. Dia akan keluar semua senarai 1A yang tidak ada itu. Dan dia akan tick lah. Dia akan pilih justifikasi yang tersenarai. Kenapa kita tunggu 1 hari bulan? Sebab justifikasi ini atau sebab-sebab itu mungkin kurang, mungkin tambah. Okay? Ini kerja 2 hari ini mereka akan atau ini ya. So 1 hari bulan baru kita guru kelas atau admin sekolah dia akan pilih lah. Lepas pilih simpan. Kalau tak silap saya dia satu kelas buatlah. Okay? Satu kelas dia akan listkan semua. Kita akan tik simpan. Tik simpan. Tapi ada case yang macam ini. Iaitu silap isi. Belum kita bincang tadi ya. Kalau silap isi. Dia boleh macam kita PDPR. Salah buat. Selepas kita buat, hantar kemudian, salah. Kita boleh cari balik PDPR itu, kita buang. Ini pun sama. Okay, katakan guru itu, dia baru fikir, bukan alasan itu. Salah dia isi, so dia boleh pergi semula ke bahagian verifikasi kan. Dia akan balik semula sini, dia akan pilih kelas dia. Kemudian dia akan nampak nama itu kan. Nama yang dia sudah buat sebab itu atau justifikasi, dia boleh pilih dan hapus. Lepas dia hapus, dia akan isi semula. Macam itulah. So, untuk elak kerja yang lebih-lebih ni, so pastikan kita masa isi itu. Mesti isi itulah. Pastikan sebab dia betul, baru kita isi. Jangan 2 kali kerja lah. Menyusahkan. Okay? Jadi, bila sekolah pusat itu semua sudah siap, Cikgu Cambai sendiri yang akan jadi monitor lah. Okay, semua tingkatan itu semua sudah selesai. Baru dia datang balik dengan mailing lah, datang ke sini. Dekat bahagian justifikasi sekolah, dia akan tick. Ya, tick ini. Kerja ini mesti siap pada atau sebelum 3 September. So, maksud dia 3 hari bulan itulah. Awal pagi itu saya memang akan pantau tu. Mana sekolah yang masih kuning itu, yang belum selesai. Memang akan call lah. Akan tanya apa masalah dan sebagainya. Sebab 3 hari bulan nanti dia akan lock semula. So, kita tak dapat isi lagi. Kalau itu berlaku, dan kalau kita sekolah ada yang dalam status belum selesai, saya perlu jawab dan sekolah mungkin nanti akan dipanggil untuk jawab. Itu kita tak mau berlaku lah untuk bahagian macam itu. Okey, itu secara ringkasnya prosedur dia. Okey, ada soalan cikgu? Tadi SK Spau tadi masalah apa tadi ya? Lupa saya. Ya, cakap cikgu. Macam dah lah. Saya rasa kita boleh jana terus data aku hari ini. Mungkin itu sebagai macam persediaan kepada guru tingkatan untuk mereka sediakan dahulu pastilah sebab kita kan ada sedikit sahaja masa untuk kita isi kan. Ya. Ya, boleh. Okey, masuk Cikgu Iswandi. Masuk Cikgu Iswandi yang lain ni.
iaitu dia pergi ke bahagian sistem. Okay, katakan sekarang dia nak buat. Boleh ya cikgu? Macam cikgu Suandi cakap, dia nak buat persediaan. Boleh, tak ada masalah itu. Iaitu kita jana dulu. Tetapi sebab selagi saya belum sah, dia tidak dapat buat apa? Tidak dapat buat justifikasi. Tapi kita boleh tahulah. Contoh dia 1C SMK Pusat. SMK Pusat itu dia akan nampak itu. Tetapi dia tidak dapat paparkan nama kalau tak silap saya. Dapat keluar nama ke tidak? Dapat tulis dekat bawah. Mana? Bagian ekspor. Oh, perlu ekspor Okey. Okey. Ekspor keluar. Okey. Jadi maksud dia boleh ekspor keluar lah. Mungkin admin boleh ekspor dulu bagi dengan untuk buat persediaan. Tetapi ingat untuk pengesahan mesti selepas pukul 6 lah. Maksud dia lepas pukul 6 tu baru data tu sudah tak lari sudah. Sekarang ada 1 jam lebih tu. Ada 2 jam lebih tu. Mungkin masih boleh berubah lagi bilangan data tu. Okey. Tak ada masalah Cikgu Suandi. Boleh share dulu Cikgu Lim. Ya, Cikgu. Saya tadi dari SK SPAO. Oh ya. Sebab tadi ada seorang saja murid yang tercicir untuk SK SPAO. Okey. Guru tu sudah update kehadiran. So, boleh minta tolong Cikgu Lim cek. Okey. So maksud dia sudah 100% lah maksud dia. Ya, Tapi cikgu mesti jana dulu baru saya dapat cek Sudah jana? Okey. Cikgu perlu jana. Sudah dijana. Okey Okey, thank you Cikgu. Okey. Atau saya ambil masa ini untuk saya bagi cikgu tengok sekolah mana yang itu yang sudah 100% dekat rekod PPD Tapi dengan syarat cikgu sudah jana baru saya dapat tengok Okey, ini akaun saya. Verifikasi. Ini. Okey, ini Okey. So yang berwarna hijau itu adalah sekolah yang tidak perlu buat laporan apa-apa. Dia sudah selesai. Dia sudah jana dan sudah selesai Okay, cikgu tengok sendirilah tengok sendiri Okey, saya display banyak sikit sampai 100 Okey, saya roll slow-slow cikgu tengok Yang berwarna hijau tu maksud dia sudah jana dan sudah selesai lah. SK SPAO sudah cikgu Okey, thank you cikgu. Ya, 100% sudah. Okey, thank you. Sama-sama, okey bila banyak sudah selesai, kita pun sudah lega lah. Berwarna mula di sinilah. Mula dekat kolej, SK Bladin, Datuk Bandar, Maludam, SK Maludam, Nangan Laweh, Lesu, Nangan Sepak, SK Pusat, SK Sebembang, Semarang, St. Peter Sempo, SK Supa, SMK Bladin, SMK Pusat, SMK Saribas, SMK SPAO, SMK St. Agustin, SMK Ululaya adalah sekolah yang ada murid tidak ikut. Kemudian yang berwarna merah itu ialah belum jana. Okay? So ada masa SK Dik, Penong, Serabang, Serembang dan SK Tui. Ini tolong jana dia. Okay? Jana baru nampak. Okay? Lepas coba tengok kita tidak tahu. Data dia belum jana jadi kita tak tahu. Kalau dia 100% dia akan warna hijau. Kalau ada murid tidak ikut dia akan keluar belum selesai. Okey. So maksud dia yang warna oranye dan warna merah, itulah yang itu sebab warna merah itu mungkin nanti boleh cari hijau Ada ke tidak cikgu admin dia? SK Dit ada? Adakah SK Dit? Ada. Cikgu boleh jana dulu cuba Ada beberapa orang. Tunggulah. Lepas pukul 6 nanti saya maksudnya cikgu ada pelajar cicir Ada. Okey. SK Penong ada orang? Ada wakil cikgu? Ada cikgu, ada. Okey cikgu ada jana? Belum dapat sebab lain tidak berapa kuat. Oh ya, okey. Okey, nanti ada masa cikgu jana. SK Serabang? Ya. Ada wakil SK Serabang? Ada admin dia? Oh, aku perlu catat dulu Okey, SK Serembang? Adakah SK Serembang? Tidak ada wakil kah? SK Tui? Oh, tidak ada juga 3 sekolah tidak ada respon. Okey, dapat nanti saya akan message personal dia. Okey, saya tengok checkbox ada apa-apa lagi kah? SK St. Peter juga. SK Tui ada cikgu. Ada. Cikgu sudah jana ke belum? Cuba cikgu tengok, cek dulu. Maksudnya cikgu sudah jana? Okey, saya Cuba cikgu tengok. Belum jana cikgu. Ya? Ada next lagi kan? Oh, tidak ada sudah.
Maksud dia di sini ada 5 sekolah belum jana lagi ya. Kalau ikut sini saya refresh semula sekejap. Coba tengok SK Saint Peter cikgu. Sebab saya sudah jana tadi. Sudah kurang jadi 4, yaitu SK Dit, Benong, Serabang dan Serembang. 4 ini belum jana lagi. Okey. Tak apa, kalau line tak bagus boleh kemudian, tapi kalau bagus boleh jana dulu untuk tengok kita ialah status yang 100% hadir atau ada murid tidak ikut Tinggal 4 lagi belum jana Cikgu Lim, coba tengok SK Saint Peter Saint Paul cikgu. Saint Peter Saint Paul sekejap selesai sudah. Okey. Tahniah cikgu selesai sudah. Okey. Ini yang saya risau 4 sekolah ni sebab dia belum jana lagi. Okey. Kalau sudah jana baru kita tahu status dia, iaitu ada murid cicil atau dia sudah 100% selesai. Okey Tadi tweet sudah selesai. Penong SK Penong. Ini 3 ni. Okey. Jadi kalau nanti ada apa-apa masalah itu nanti boleh itulah. Boleh maklum kepada saya. Ya ingat cikgu iaitu yang sudah 100% atau yang sudah berwarna hijau tadi itu jangan lupa datang sini tik bukan tik. Isi nama ringkas cikgu lah. Okey. Saya akan semak nanti. Kalau saya nampak dia sudah 100%, saya akan tik untuk cikgu bahagian pengesahan dan juga justifikasi. Untuk 100% itu dia hanya tik, dia hanya isi jana data sahaja. Lain tu jangan kacau. Okey. Ada soalan lagi? Saya ada cikgu. Ya. Proses ini setiap bulan, setiap minggu, adakah masih ada kolek data mingguan lepas ni? Data mingguan itu adalah tingkat PPD. Maksud dia kita standby sebab kadang-kadang mereka minta data macam itu. So itu yang setiap minggu itu memang masih ada. Tapi yang bulanan itu adalah kutipan untuk BPSH. Macam ini kan? Ini BPSH punya. Oh, yang mingguan nanti pun boleh jana dari sini juga kan? Sepatutnya lah kalau kita tengok macam itu. Sepatutnya boleh jana di sini lah. Okey. Cuma justifikasi dia saja. Ya, betul. Tingkat sekolah buat dalaman. Ya, betul. Tapi di sini, bila cikgu download data murid yang tidak ikut kan, dia tidak dapat akses bahagian mata pelajaran, betul? Ya, betul. Masih tidak ada mata pelajaran. Okey. So, bagi sekolah yang ada tapak yang macam tempoh hari kita buat sesi itu kan, yang buat tapak untuk mata pelajaran itu, mungkin boleh kekalkan lah. Okay? Kalau dia masih ada keperluan dia. Sebab ini masih belum dapat sampai tahap itulah. Okey. Tapi BPSH ataupun GPN tak ada tanya by subjek kan? Tidak. Subjek itu hanya peringkat sekolah sajalah. Mereka kita peringkat PPD atau JPN itu dia hanya nak tahu siapa tidak ikut, murid tidak ikut dan guru tidak ajar. 2 sajalah dia minta. Okey. Ya. Thank you. Dan mereka biasanya adalah minta bulanan. Tapi kadang-kala dia contoh dia lah ada sesi libat urus yang khas itu dia perlu data seminggu 2 minggu, ada kes macam itulah. Itu sebab PPD perlu standby yang mingguan. Takut nanti tiba-tiba soalan terjun macam itu saya tak boleh jawab sebab yang ini sebulan sekali. Okey So ada soalan lagi cikgu? Kalau tidak ada boleh kita onkan kamera supaya kita ambil gambar sebab perlu rekod semua itu Okey, kita on kamera, kita ambil gambar, lepas itu selesailah. Okey. Okey kita tengok kamera juga Okey, tengok kamera masing-masing Okey. Ada banyak tidak buka cikgu. On kamera cikgu. Siapa yang ada pasang add-on yang dapat tangkap semua gambar itu, cikgu mungkin boleh tolong ambil sebab saya lupa pasang add-on. Saya lupa apa nama add-on tu yang boleh tangkap semua gambar itu. Boleh tolong ambil gambar, hantar dekat grup kita lah. Okey, saya hanya dapat keluar 49 saja yang maksimum tu. Okey, so kita tengok screen. Okey, saya ambil gambar. 1, 2, 3. Okey. Sekejap saya screenshot. Satu lagi cikgu freestyle cikgu Okey. Okey, sedia. 1, 2, 3. Okey. Okey, thank you cikgu. Okey. So ada apa-apa soalan nanti cikgu boleh kemukakan dekat WhatsApp lah. Kalau ada case yang pasal macam cikgu Uging itu boleh PM secara personal cikgu
Okey, jadi setakat ini saja cikgu ya. Jumpa lagi. Jangan lupa isi kehadiran cikgu ya. Okey, thank you. Thank you, Cikgu Ya, Lim. sama. Okey. Terima kasih Cikgu Ya, Lim. sama. Sudah selesai saya punya Cikgu Okey, Lim. tahniah cikgu. Sudah selesai ya cikgu Ging ya? Sudah ada menu sudah. Okey, selesai. Cikgu Jonathan belum selesai. Kehadiran Cikgu. Ya. Link kehadiran. Thank you semua. Kehadiran itu ada Link kehadiran. dekat MyLingla cikgu ya. Saya type Okey. MyLingla sana ada kehadiran ya. Okey, kasih. Ya sama PTPA Betong. Dekat situ boleh ambil kehadiran ya.